Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Lebih banyak berita mengejutkan dijangkakan hari ini. Tetapi buat masa ini, berikut adalah imbasan kes rasuah SRC International setakat ini. Najib Razak, Perdana Menteri ke-6 yang memegang jawatan itu lebih 9 tahun mulai 2009 hinggalah 2018 dan kerajaannya ditumbangkan pada pilihan raya umum ke-14 PRU14 selepas gagal menahan tindak balas daripada Kemelut 1MDB. Ditahan pada 3 Julai 2018. Keesokannya, beliau didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 3 pertuduhan pecah amanah dan 1 pertuduhan penyalahgunaan kuasa berhubung penyelewengan RM42 juta dana SRC International yang ketika itu anak syarikat 1MDB. Beliau juga berdepan 3 lagi tuduhan pengubahan wang pada 8 Ogos tahun sama. Selepas perbicaraan selama 79 hari, antara 3 April 2019 hingga 11 Mac 2020 yang menyaksikan 86 saksi memberi keterangan, Najib pada 28 Julai 2020 disabitkan bersalah oleh Hakim Perbicaraan Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali atas semua tuduhan dan dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta. Nazlan kemudian mengeluarkan penghakiman bertulis setebal 801 muka surat yang menjelaskan keputusannya. Najib membuat rayuan di Mahkamah Rayuan terhadap keputusan itu dan pada 8 Disember 2021 selepas perbicaraan selama 15 hari, panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan merangkumi Hakim Abdul Karim Abdul Jalil, Haszana Mehat dan Wazir Alam Maidin Mirah sebulat suara mengekalkan sabitan serta hukuman yang dijatuhkan Mahkamah Tinggi. Alasan mereka terkandung dalam penghakiman bertulis setebal 317 muka surat. Najib memfailkan rayuan di Mahkamah Persekutuan pada hari sama dan pada 25 April tahun ini, beliau memfailkan petisyen rayuan memetik 94 perkara yang didakwanya sebagai kesilapan undang-undang dan fakta yang dibuat Mahkamah Rayuan dalam penghakimannya. Tidak lama kemudian, Mahkamah Persekutuan menetapkan rayuan bekas Perdana Menteri itu untuk pendengaran dari 15 hingga 26 Ogos ini. Pada 31 Mei lalu, Peguam Diraja dari United Kingdom Jonathan James Laidlaw memohon kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk mewakili Najib dalam rayuan terakhirnya di Mahkamah Persekutuan. Permohonan itu ditolak pada 21 Julai. Dalam pada itu, pada 10 Jun lalu, Najib memfailkan usul untuk mengemukakan bukti baharu bagi menunjukkan Nazlan patut menarik diri atas konflik kepentingan serius yang melanggar haknya untuk perbicaraan adil. Najib memohon perbicaraan semula kes itu di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi yang lain. Pada 25 Julai, atas sebab yang dijelaskan dalam kenyataan dikeluarkan semalam, Najib melantik firma guaman Zaid Ibrahim Sufianti H. Liu & Partners sebagai peguam caranya menggantikan Syafi & Co. dengan Hisham Taipotek menggantikan Syafi Abdullah sebagai peguam utama. Keesokannya, peguam cara baharunya menulis surat kepada Mahkamah Persekutuan memohon penangguhan rayuan yang tinggal 3 minggu lagi. Permintaan itu ditolak Mahkamah Tertinggi secara bertulis dan ketika pengurusan kes 3 hari kemudian. Usul untuk mengemukakan bukti baru didengar pagi Isnin dan Selasa lalu pada tengah hari Selasa, Mahkamah Tertinggi sebulat suara menolak usul itu. Hisham kemudiannya memohon penangguhan pendengaran rayuan itu tetapi ia ditolak Mahkamah Persekutuan pada petang Selasa. Dalam sidang media selepas prosiding berakhir hari itu, Najib, Hisham dan peguam bersama Zaid Ibrahim menyuarakan kekecewaan terhadap pendirian mahkamah. Ketika kes itu dibicarakan semalam, Hisham yang sepatutnya membentangkan hujahnya memohon maaf kepada mahkamah dan memohon untuk menarik diri sebagai peguam utama. Permohonan itu ditolak Mahkamah Tertinggi dan peguam utama serta pasukan diarahkan terus mewakili Najib. Disebabkan Hisham tidak dapat berhujah secara lisan, Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat bertanya sama ada beliau mahu bergantung kepada penghujaan bertulis yang difailkan peguam cara terdahulu di Mahkamah Rendah.
Hisham bersetuju berbuat demikian. Ketua Hakim Negara kemudian mempelawa pendakwa raya ad hoc V. Sitambaram membentangkan hujah responden. Selepas makan tengah hari, Hisham memberitahu mahkamah bahawa beliau berhasrat memfailkan penghujaan bertulis baru. Selepas prosiding berakhir hari itu, Najib dan Hisham mengadakan sidang media bersama. Najib menyuarakan bantahannya terhadap cara prosiding itu dikendalikan yang menyebabkan beliau seolah-olah tiada peguam dan tidak mampu membela dirinya di mahkamah sambil menambah hak untuk hidup, kebebasan dan perbicaraan adil di hujung tanduk. Saya ingin merakamkan bantahan sekeras-kerasnya berhubung prosiding rayuan hari ini, yang mana hak saya untuk hidup, kebebasan dan perbicaraan adil di hujung tanduk, katanya kepada pemberita. Pihak pendakwaan dijangka meneruskan hujahannya lagi apabila mahkamah bersidang pagi ini. Turut bersidang bersama Tengku Maimun ialah Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Abang Iskandar Abang Hashim dan Hakim Mahkamah Persekutuan Nalini Patman Nathan, Mary Lim dan serta Muhammad Zabidin Dia. Pasukan Peguam Najib juga termasuk Peguam Liu Tek Huat dan Ruben Matia Varnam. Sitambaram yang mengetuai pendakwaan di bawah lesen khas yang dikeluarkan Peguam Negara dibantu Donald Joseph Franklin, Sulaiman Ko Keng Fui dan Muhammad Asruf Adrin Kamarul.